Bila dia jadi engineer, maknanya dia buat benda-benda yang betul. Kalau buat supermarket pun, kan, supermarket besar-besar, pavilion contohnya, ada surau dalamnya. Sebab apa? Ada elemen agama. Kan? Kalau dia jadi doktor, lagilah kan. Sebab dia berhari-hari berhadapan dengan orang yang akan hidup dan orang yang akan mati. Maknanya ibu yang melahirkan bayi orang yang akan hidup. So orang yang dah nazak dan sebagainya, orang yang akan mati. So hari-hari dia akan berhadapan dengan itu. Hari-hari dia akan berhadapan dengan benda-benda yang baru, kan? Penyakit-penyakit yang baru, ubat-ubat yang baru dan sebagainya. Dan akhirnya mereka akan refer kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya penggantungan itu tidak semata-mata kerana kepandaian dia. Kan? Sebab kita tak nak, maksudnya hak ni aku dah kaji, jadi aku yang paling pandai, aku yang paling master, aku yang paling hebat. Tak. Kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Akal dia pun Allah yang bagi. Kan? Kalau dia kembali kepada Allah SWT, maka cantiklah. Tapi kata Nabi SAW, satu masa nanti ilmu-ilmu agama ini, kalau ada pun ilmu-ilmu dunia ini, dia tidak dinisbatkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia akan jadi bodoh akhirnya, walaupun pandai. Sebab tu ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ada anak-anak yang ada PhD sekalipun, janganlah rasakan, kalau boleh dinasihatkan, janganlah rasakan diri mereka itu terlalu pandai. Sampai hak apa orang semua buat, semua tak betul mereka. Yang betul dia. Pasal apa? Dia ada PhD. Jangan begitu. PhD tak ada apa pun. Saya cakap terus terang, PhD tak ada apa pun. Kan? Yang paling penting ialah ilmu itu kena dimanfaatkan, kena diamalkan. Kerana kalau ilmu tak diamalkan, dia akan jadi sebagai pohon yang tidak berbuah, tak ada gunanya. Dahlah tak berbuah, tak berbunga pula. Kalau tak berbuah, berbunga cantik lagi dipandang. Ini tak berbuah, tak berbunga. Nak buat apa? Tak boleh buat apa. Tengok saja, tunggu masa, tebang ada. Kan? Sebab kajian PhD kita pun sebenarnya lebih daripada satu benda je. Kat Malaysia sekarang ni pun kalau buat PhD pun dia kena kaji benda yang baru, untuk menerbitkan benda yang baru. Bukanlah saya kata dia orang tu tak pandai, pandailah, dah belajar sampai PhD, mana mahu tak pandai. Pandailah tuan-tuan. Tapi janganlah sampai dia pandai dan dia diiktiraf kepandaiannya sampai apa yang orang buat semuanya salah, hak dia semua betul. Tak, jangan gitu. Dan dia pun ada kepakaran-kepakaran dia yang tersendiri. Baik, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab bagaimanapun kita manusia, setinggi mana pun kita tetap lemah. Dan Nabi SAW kata, bila tak adanya ilmu agama ini, bila anchor ilmu ini sudah tidak ada, maka wayudharu zina, akan banyaknya perzinaan. Waktu kesarun nisa wayakillal rijalu, kan? Banyaknya perempuan dan sedikitnya lelaki. Itu poin dia sebenarnya. Banyaknya perempuan dan sedikitnya lelaki. Hatta yakuna li khamsina ra'atan, sehingga dikatakan 50 wanita bersamaan dengan seorang lelaki. Akan sampai masa itu. Tapi jangan sampai satu masa nanti kalau kita hidup lagi begitu keadaannya, jangan sampai wanita pula yang jadi imam. Kan? Terbalik pula kita, kan? Sebab wanita majoriti, dia nak kira majoriti. Kat parlimen kan kena majoriti, kalau majoriti baru boleh menang, kan? Hak tu pun nak kira majoriti. So perempuan lagi banyak, lelaki kena duduk belakang. Lelaki pula duduk belakang sekali. Kan? Patutnya macam mana pun ada 100 orang wanita pun, ada seorang lelaki tersebut tetap boleh jadi imam. Tapi sampai satu masa nanti tuan-tuan, alah ustaz ni cakap je, entah tak berlaku. Tak tahu, wallahu alam, tapi itu hadis Nabi SAW. Apa yang Nabi cakap confirm akan jadi. Satu masa nanti akan ada, sebenarnya bukanlah jumlah itu menjadi perkara yang diperdebatkan ataupun yang kita nak perlu pegang sangat, sebab dalam Sahih Muslim juga disebutkan oleh Abi Musa al-Ash'ari, dia kata wa yurar rajulu yattabi'uhu arba'una imra'atan yalidna bihi
dan seorang lelaki akan diikuti oleh 40 orang wanita yang dapat bersenang-senang dengan mereka. Okey, tuan-tuan berahmati Allah SWT. So bukan jumlah menjadi taruhan ataupun menjadi perkiraan juga pegangan kita, tetapi inti ataupun isi hadis tersebut yang mana memang mengatakan akhir zaman nanti, sekarang pun dapat kita rasakan orang perempuan lebih ramai daripada lelaki. Dan yang paling merisaukan ialah ramainya orang perempuan yang tak kahwin lagi berbanding lelaki. Nampak no gatalnya lelaki ni. Tak, bukan gitu. Kan? Sampai Profesor Muhayya ada mengatakan, dia cuma cakap lah, mungkin perempuan tak akan bersetuju dengan benda ni. Kadang-kadang kita fikir, saya berfikir mungkin lain sedikit lah. Perempuan sekarang makin ramai, dan sebenarnya nak dikatakan perempuan ni memang nak katakan lebih pintar daripada lelaki atau perempuan. Kadang-kadang kalau kita tengok perempuan berjawatan lebih tinggi daripada lelaki, ataupun kita ada. Cuma kita bernasib baik sebab kita Perdana Menteri masih lelaki lagi. Kan? Negara-negara lain ada yang Perdana Menterinya, presidennya perempuan. Itu kita tak boleh kata apa. Macam Indonesia, pernah satu ketika dulu presidennya perempuan. Jadi maknanya nak kata dari segi kepintaran mungkin perempuan itu lebih. Dan mereka itu bilangannya lebih. Tapi ramai pula yang tak kahwin. Sampai Prof Muhayya kata perempuan ni kena buat bodoh sikit. Biarlah perempuan ni jadi bodoh sikit supaya lelaki tu tak risau nakkan dia lah. Nak meminang ke nak apa kan. Nak ngorat lah senang cerita kan. Mungkin betul juga apa dia cakap. Mungkin betul lah. Sebab saya ada juga tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hari ni aku pegang pensil? Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ada juga kawan-kawan yang memang kesian lah nak cakap macam mana kan. Belum jodoh. Tapi kita macam tu lah orang Melayu. Kan, hang ni pasal apa tak kahwin lagi? Kan? Bila nak kahwin? Anak dara tak laku kan. Tu kita, mulut tu orang kata seronok sangat cakap kan. Jangan macam tu. Kan? Daripada kita cakap macam tu, baik kita doakan dia. Tapi Prof Muhayya kata macam tu lah. Jadi bila perempuan ni berjawatan tinggi, kemudian orang kata berharta, susah juga lelaki nak merapati dia kan. Kenapa sampai situ ya? Tapi itulah ceritanya. Nabi SAW kata sampai masa nanti kita pun dah merasakan perempuan itu akan lebih ramai daripada lelaki. Dan di sini ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan kenapa lelaki itu lebih ramai ataupun perempuan itu lebih ramai daripada lelaki. Sebab ada yang mengatakan dalam Fathul Bari ni, dalam kitab Fathul Bari dia kata sebab lelaki ni satu ketika nanti kita akan banyak berlakunya peperangan. Kan? Nabi pun cakap macam tu. Satu masa nanti kita akan banyak berlakunya peperangan, dan ketika itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lelaki-lelaki yang terbunuh. Tinggal perempuan-perempuan je. Dan ini sebenarnya yang mereka kaji sebenarnya orang-orang Yahudi ni. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada orang Yahudi ataupun orang Nasara, yang mana mereka ini sentiasa melancarkan peperangan kepada orang Islam. Nabi kata walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'ata millatahum kan. Hatta tattabi'a millatahum. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang mereka ini agendanya ialah untuk menghapuskan orang-orang lelaki Islam supaya populasi mereka ini sedikit. Biar yang perempuan pula yang paling ramai. Kan? Tapi dia lupa ibu ayah yang dirahmati Allah Taala. Kan? Perancangan Allah bagaimana kan? Tapi ni agak sensitif sikit lah. Tapi saya cakap jugalah nak cakap macam mana kan. Mereka menghapuskan orang-orang lelaki dalam peperangan yang mereka atur. Banyak orang lelaki yang mati, terutamanya memang orang-orang Arab. Pada hadis Nabi SAW berkenaan dengan ada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, di mana perginya orang Arab ketika itu? Nabi ada sebut. Tapi Nabi sebut secara tak langsung. Nabi kata apa? Pada ketika itu kita ramai, tetapi ramainya tu seolah-olah buih di lautan. Okey? Nabi sebut begitu. Kan? Alright. Tapi tuan-tuan rahmati Allah SWT, maksud Nabi SAW ialah memang satu masa nanti orang-orang Arab ini memang akan dilenyapkan. Diorang nak lenyapkan. Diorang nak hentam, diorang nak hapuskan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang itu agenda mereka. Kan? Supaya
mereka dapat menakluki dunia lah. Sebab dia rasa orang Arab ni je sebenarnya yang menjadi penghalang mereka. Tapi dia silap tuan-tuan berahmati Allah Taala. Kan? Walaupun dia bunuh banyak lelaki, tinggal sedikit je lelaki, tapi dia lupa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi lelaki kahwin lebih daripada satu. Hak tu je lah nak cakap. Kan? Tapi nanti orang perempuan marah lah. Jangan marah orang perempuan. Ini satu masa nanti. Kan? Okay, alright. Tuan-tuan berahmati Allah SWT, kita pergi kepada hadis yang ke-44, yang mana hadis tersebut menyatakan banyaknya kematian yang mendadak. Ini pun suatu perkara yang akan terjadi pada hari kiamat, ataupun pada hampir-hampirnya hari kiamat, ataupun menjelang adanya hari kiamat. Dan sekarang pun tuan-tuan berahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara tersebut telah kita rasai. Elok je sebenarnya dia semalam. Baik je, sihat walafiat. Boleh mencangkul pakai rumah. Nampak lagi. Sihat. Kita pun angkat tangan kan. Nak bersalam tak boleh dah sekarang kan. Angkat-angkat tangan je. Kan? Sihat. Alhamdulillah. Buat apa mencangkul. Adalah tanam-tanam sikit nak keluarkan peluh ni ha. Tahu-tahu itu pagi. Tahu-tahu tengah hari meninggal. Terperanjat kita Bukan pagi tadi kita nampak ke. Kita nak pergi kedai pagi tadi, kita nampak dia mencangkut belakang rumah. Elok je, sihat je. Tiba-tiba tengah hari meninggal. Kan mendadak kematian. Kan? Kalau yang sebab sakit apa semua tu sebagainya, memang tak boleh kata apalah. Tu memang dah biasalah kita pun. Kan? Sakit lama apa semua sebagainya meninggal. Kan? Ada yang sakit sekian lama tak meninggal pun ada juga. Kan? Tak apalah. Tu masing-masing lah tuan-tuan Kita cuma berdoa Allah Subhanahu Taala pinjamkan kesihatan ni sampai kesudahlah. Kalau sakit pun nanti biarlah sakit tu sekejap je. Dan biarlah Allah Subhanahu Wa Taala ambil kita kan. Supaya kita tak menyusahkan orang lain kan. Tak menyusahkan anak-anak dan sebagainya. Tu saya teringat lagi lah. Arwah ayah saya memang doa dia gitulah. Dia kata apa, aku ni kalau sakit janganlah lama-lama. Supaya aku ni tak menyusahkan anak orang. Ataupun anak orang. Tak menyusahkan anak sendiri. Tu arwah ayah saya kata. Memang betul lah Allah makbul sungguh doa dia. Tak lama tuan-tuan dia sakit kan. Seminggu kat hospital, seminggu kat rumah meninggal pun kat rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan bersama dengan orang beriman, amin. Tuan-tuan berahmati Allah Taala, hadis secara marfu' daripada Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min amaratis saah. Ada banyak benda yang Nabi sebut, tetapi antaranya ayyazharal mautu fujaah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah banyaknya terjadi kematian secara mendadak. Ini merupakan kejadian yang sudah dapat disaksikan pada masa sekarang, di mana banyak terjadi kematian mendadak pada manusia. Maka anda dapat menyaksikan seseorang yang tadinya sihat dan segar bugar tiba-tiba mati secara mendadak. Ini kita dah cakapkan tadi, kan? Right. Sekarang diistilahkan seperti penyakit jantung, kan? Rupanya kita baru tahu jantung kita ni ada bateri, kan? Bateri tu pula tiba-tiba boleh mati. Tiba-tiba je kan. Sama lah macam bateri remote control, kan? Ataupun bateri alam kereta kan. Ada masa dia matilah. Cuma kalau yang tu mati boleh ganti. Kalau kita bateri jantung mati, tak boleh ganti dah. Main-main badminton tiba-tiba collapse. Tahu-tahu meninggal terus. Kan? Banyak kalau kita tengok pemain bola pun sama. Euro baru-baru ni pun sama. Kan? Nampak sangat ustaz tengok bola. Kadang aku tengok bola juga kan. Sambil-sambil buat kerja. Buat-buat paper tengah pagi kan. Dan tengok-tengok lah juga bola tu kan. Kan ada pemain bola tiba-tiba tengah berlari tiba-tiba collapse. Jatuh, rebah. Kan? So, tuan-tuan berahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak diceritakan bukan sebenarnya itu ataupun bukan itu sebenarnya yang kita nak cerita pada malam ini. Yang saya nak fokuskan pada malam ini. Kan? Itu kulitnya. Isinya apa tuan-tuan? Isinya ialah akhir zaman ni bab mati ni benda yang biasa. So, persediaan kita. Itu isi dia sebenarnya. Persediaan kita nak menghadapi kematian tu. Macam mana dengan hati kita? Kan dah cukup terjaga ke?
hati kita ini untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak bawa apa, ibu ayah yang dirahmati Allah Taala. Kita tak bawa apa mati. Kita tak bawa apa pun. Hanya yang kita pakai 3 ke 5 lapis tu lah. Itu je lah yang kita bawa pun. Lepas tu, apa lagi yang kita bawa? Kan? Amalan, takat mana amalan kita? Kita besok meninggal dunia hanya mengharapkan, ya, mudah-mudahan, ya, doa orang yang masih hidup yang teringat kepada kita lah. Dengan bacaan Fatihah dan sebagainya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan? So, kematian itu akan berlaku tiba-tiba. Contoh macam sakit jantung tadi lah. Tak ada pun sakit jantung. Kalau macam contohlah dia aktif main badminton, dia aktif main bola, dia aktif berkebun, dia aktif macam-macam lah. Dia seorang yang aktif dan tak ada pun penyakit jantung, tak ada history penyakit jantung. Tiba-tiba memang collapse. Dan itu kata Nabi SAW, dah sampailah masanya sekarang ni kita pun dah biasa nampak. So that's why saya kata memang betul-betul buktinya kita ni memang betul-betul berada di akhir zaman. Hak lagi tinggal yang tu je, nak tunggu Dajjal keluar. Tuan-tuan berahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah berkata, peliharalah keutamaan rukukmu pada waktu senggang, sebab boleh jadi kematianmu akan datang secara tiba-tiba. Ini Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, betapa ramainya orang yang sihat dan segar bugar lalu meninggal dunia secara tiba-tiba. Dan dalam ceritanya pun ataupun dalam riwayatnya pun Imam Bukhari rahimahullahu taala pun meninggal tiba-tiba. Dia sentiasa memperingatkan kita dan dia berada dalam situasi tersebut. Dia meninggal dunia memang collapse tiba-tiba. Tuan-tuan berahmati Allah Taala. Kan, mudah-mudahan kita meninggal tu dalam keadaan yang baik lah. InsyaAllah, mudah-mudahan, amin. Kan, tengah rukuk ke, tengah sujud ke, tengah solat kat masjid kan. Masya-Allah, seronoknya kan. Macam Bilal kan, kat satu tempat tu, tengah-tengah azan meninggal. Terkejut juga kan. Sampai asyhadu an la ilaha illallah kan, lepas tu hilang dah. Rupanya meninggal. Kan, seronok meninggal dalam keadaan begitu. Dan kita kena ingat, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala, ibu ayah dirahmati Allah Taala, saya juga mengingatkan diri saya. Saya bab ni saya risau betul lah. Sebab kita bukan orang yang terbaik pun sangat kan. Kita ni akan meninggal ataupun akan dihidupkan kembali sebagaimana kita meninggal. Allahu Akbar. Yang itu paling penting. Kita akan dihidupkan kembali sebagaimana kita meninggal. Ada orang meninggal seronok sangat menyanyi, lalu meninggal ketika menyanyi. Betul lah, ketika menyanyi. Maka bila dibangkitkan di akhirat kelak besok, dia akan menyanyi. Menyanyi dia, tuan-tuan. Tapi dia menyanyi sendirilah, kita pun risau kan. Kalau kita mati ketika itu kita sujud, masya-Allah hebatnya. Kita dihidupkan besok pun, masa itu kita sedang sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seronoknya kan kalau macam tu lah. Kalau mati tengah azan, kita hidup nanti pun tengah azan, untuk berhormat Allah. Allahu Akbar kabirah. Hak tu yang paling seronok sekali kan. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Tapi kata tuan guru saya, memanglah Nabi ajar doakan untuk kita husnul khatimah. Tetapi sebenarnya tanda-tanda mati husnul khatimah itu ialah dia akan melihat kepada apa yang kita buat sebelum kita mati itu. Apa yang kita buat sebelum kita mati itu. Berdoa kita agar kita buat benda yang baik, kemudian kita mati. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Hak itulah sebenarnya yang kita kena lihat dan kita kena jagalah, tuan. Oleh kerana itu, saya ingat cukup setakat itu. Kita akan pergi kepada poin yang ke-45 pada minggu hadapan dan poin yang ke-46. Yang mana negeri Arab akan kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Ini memang dah betul-betul sampai kepada akhir zaman ni, tuan-tuan. Kan, bila negeri Arab yang padang pasir tersebut akan ada rumput-rumput. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah datang dari saya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, tuan-tuan perhormati Allah Taala, saya mohon maaf kalau sekiranya saya ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah.